Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita kembali. Saya Encik Muhammad Azruddin Saudin akan berkongsi dengan anda semua sedikit info berkaitan dengan Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polisen. Tapi pada kali ini saya tidak akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan disiplin. Dah habis dah. So, untuk konten kali ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan subjek di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Sebelum kita teruskan lagi konten kita kali ini, seperti biasalah, jangan lupa share, like dan subscribe. Jom. Okey, konten pertama untuk subjek di Jabatan Kejuruteraan Elektrik ini saya akan sentuh berkaitan dengan subjek dengan kod DEC 20012 iaitu subjek Programming Fundamental. Bagi pengenalan untuk subjek ini, saya akan sentuh yang pertama sekali adalah berkaitan dengan course outline. So, kita akan tengok seterusnya. Sinopsis untuk subjek ini saya kategorikan kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama, provide the skill necessary for the effective of application of computation and computer programming in engineering application. Seperti saya cakap awal tadilah. Yang keduanya pula, student will develop their programming skill through a variety of assignment and lab by reviewing the case study and example program. Sini pelajar akan melakukan kajian berkaitan dengan case study dan mini project. Dan sinopsis ketiga yang saya kategorikan di sini adalah learning outcome is proficiency in writing small to medium programming in the programming language. Okey, nampak kan? So, secara ringkasnya, membantu anda memahami pengaturcaraan komputer. Learning outcome di sini kita bagi kepada 4 peringkat, iaitu PO1, PO2, PO3, PO4. Anda boleh lihat kan daripada slide ini. Yang pertama, practicing technician electrical engineering related field. Yang kedua, contributing to society and professional ethic and responsibility. Yang ketiga, engaging in enterprising activity that apply engineering knowledge and technical skill. Dan yang terakhir keempat, engaging in activity to enhance knowledge for successful career and advancement. So, di sini bukan hanya untuk menghasilkan anda mampu menghasilkan satu bahasa pengaturcaraan, tapi mempunyai etika kerja yang bagus, mampu mematuhi peraturan yang ditetapkan, dan selain itu untuk menghasilkan seorang yang berdaya saing. CLO terbagi pada 3 sahaja sini, iaitu CLO 1 yang merangkumi PLO 1 iaitu knowledge, manakala CLO 2 merangkumi PLO 5 iaitu modern tool usage, manakala yang terakhir CLO 3 iaitu merangkumi PLO 12 lifelong learning. So, secara langsung, anda akan dididik bukan sahaja untuk bekerja dengan syarikat, tetapi bertindak sebagai freelance. Untuk memastikan penyampaian subjek ini lebih menarik minat pelajar, terutama dalam mempelajari bahasa pengaturcaraan, terdapat 3 kaedah metodologi yang digunakan, iaitu secara interactive lecture, perbincangan dan practical work activity. Practical activity ini penting, terutama untuk memastikan pelajar faham dan dapat mengaplikasi apa yang dipelajari secara teori dan diamalkan secara praktikal. Berikut saya sertakan weekly schedule. Untuk makluman para pelajar, terdapat 14 minggu sesi pengajian untuk dihabiskan sepanjang semester ini. So, para pelajar boleh lihatlah pada slide ini. Type tu. Dan perlu diingat, pada minggu ketiga, terdapat kuis yang pertama. So, para pelajar bersiap sedialah, dijangka antara 24 hari bulan 8 sehingga 28 hari bulan 8. Dah dekat dah tu. Selain daripada tu, anda boleh tengok di sini ditekankan 1 jam teori dan 2 jam praktikal. Anda perhatikan lagi sekali, kuis yang kedua pada minggu yang ke-6. Anda perlu perhatikan betul-betul waktu kuis supaya
anda dapat melakukan persediaan dengan lebih baik lagi bagi menjawab soalan-soalan kuis. Perlu diingat juga, untuk semester kali ini, pengambilan kuis dilakukan secara atas talian. Okey, di sini kita dapat perhatikan teori test akan dilakukan pada minggu ke-13 dan mini projek perlu disiapkan pada minggu ke-14. Perlu diingat juga, minggu 14 ni mini projek anda kena present juga. Okey, secara ringkasnya, assessment yang terlibat adalah terdiri pada 4 jenis assessment, iaitu kuis terbagi pada 2 kuis yang perlu dilakukan membawa kepada 10%, teori test, 1 teori test yang akan dilakukan membawa markah 20%, manakala 6 praktikal yang perlu dilakukan yang memberikan markah sebanyak 50%. Dan mini projek terbagi pada 2 jenis mini projek yang perlu dilakukan yang merangkumi CLO2 dan CLO3, iaitu CLO2 memberi markah 15% dan CLO3 memberi markah 5%. CLO3 ini dinilai melalui etika dan sikap pelajar semasa menghasilkan mini projek. So, dari sini anda dapat lihat subjek ni tak ada final exam. So, segala assessment yang perlu dibuat akan memberikan markah akhir anda yang akan dipaparkan dalam slip peperiksaan anda. So, pastikan buat kalau tidak bahaya pada anda gagal subjek ni. Sini saya sertakan ringkasan berkaitan dengan assessment yang saya terangkan sebelum ini. Nampak ada 5 jenis. Dan untuk mini projek, yang 5% tadi yang saya cakap tadi adalah memberi penilaian terhadap generic skill, iaitu sikap anda dalam menghasilkan mini projek. Berikut disertakan practical work yang perlu dilakukan sepanjang semester ini. So, anda dapat lihat untuk practical work yang pertama akan mengambil masa 3 minggu. Dan seterusnya, practical work yang kedua mengambil masa 2 minggu. Practical work yang ketiga mengambil masa 2 minggu. Practical work yang keempat dan seterusnya anda dapat lihatlah daripada jadual ini. So, harap pelajar prihatin dan ambil perhatian terhadap tarikh-tarikh ini untuk memastikan semua assessment dapat dihantar berpandukan tarikh yang telah diberikan inilah. Berikut ini adalah jadual pelaksanaan practical work semasa tempoh PKP dijalankan. So, agak berlainan daripada sini awak yang sebelum ni lah. So, harap pelajar, saya tekankan lagi sekali, pelajar ambil perhatian terhadap tarikh-tarikh untuk memastikan semua assessment tidak lewat dihantar. Untuk rujukan, pelajar-pelajar boleh merujuk kepada rujukan yang saya berikan di atas ini sebagai panduan untuk subjek fundamental programming ini. Secara asasnya, saya boleh nyatakan fundamental programming ini merupakan satu saja yang mudah sebab berpandukan kepada language programming sahaja. Tak ada melibatkan arithmetic pun, matematik. So, tak ada masalah sepatutnya pada pelajar untuk skor subjek ni. Okey, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan penerangan course outline untuk subjek ini. So, jangan lupa subscribe, share dan like Oh, belum habis lagi. Sebelum saya akhiri konten saya pada kali ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada 4 orang pensyarah yang telah memberikan sumbangan nota kepada saya untuk menghasilkan konten ini. Tapi tu saya hasil edit nota tersebut supaya bersesuaian dengan video ini. So, terima kasih kepada mereka kerana membantu saya menjayakan video kali ini. Akhir kata sekali lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.